Abang Prof aku selalu handsome. Halo, Ane. Teh tarik, Ane. Welcome to Mama Podcast. Ane, yang ini macam. Susu tarik satu. Ikat teh. Gue tak mau. Aiman, mana tu Aiman? On the way pada kota. Kau dah setengah jam dah naik. Oh, Ane. Teh tarik satu. Susu lebih, Naik kira. Ni, kira. Asing ah. Alright. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, 2 minggu cuti. Apa rasa macam Itulah. Prof, okey. Clubhouse buka mic dekat Clubhouse. Dekat Clubhouse jangan mute. Okey, faham. Okey, cun. Sekarang dah dengar. Handsome lah. Dah lah spatial. 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 Macam mana sebut dia sebenarnya? Special. Special? Bukan special, spatial. 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 Macam susah je, spatial lah senang. Spatial. Alright, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rakan-rakan di Facebook dan juga di Clubhouse. Kalau anda nak menonton kami di Facebook, boleh ke www.mamak.club. Anda akan nampak kami sedang live streaming sekarang secara video di sana. Dan jika anda nak dengar saja, kita boleh lepak di Clubhouse ni lah. So malam ni kita punya topik ialah sampah masyarakat. Ini cerita apa ni? Cerita perangai pelik kan. Tapi hari ni kita akan buka floor kita. Sebab kita nak santai-santai je. Sesi kita lebih kurang dalam sejam setengah macam tu. Kalau terlebih tu tak tahulah. Terlebih tu biasanya dia naik share lah tu. Share dah ada baru-baru. Itulah. Okey, dia perkenalkan siapa yang tak pernah tengok Prof. Ni dia Prof Murtada. Hari ni first time join kita Clubhouse. Welcome Prof. Cik lah. Gitu je. Jadi sebab Prof apa pakai kopiah, kita kena soleh sikit lagi ni. Itulah. Tadi nak capai tadi kopiah ni. Lupa pula. Aku nak ikat dia tersebar template. Nak sendal headphone. Nak sendal headphone. Okey. So sebenarnya kita punya podcast ni kita akan save di Spotify. Jadi kalau anda nak dengar kita punya podcast, boleh type di podcast.mamak.club. Dan juga kita akan upload juga rakaman ni di YouTube di tube.mamak.club. Anda boleh tengok sesi-sesi kita yang sebelum ni di sanalah. Okey. Kalau nak tengok live sekarang pun boleh, macam Beri cakap. Mamak.club dekat FB Cik Mamak. Jadi kalau anda baca otak tarik tu confirm dia tengok live. Yes. Aku macam ada dengar gema sikit, tak tahu siapa punya. Ya ke? Gema Siapa punya? Ingat tak? Saya try mute dulu tengok ada. Ada lagi? Bukan kau? Alright. Tak ada, dah slow dah. Prof ke? Prof ni suara dah tak dengar pula. Prof jangan jangan mute dekat Clubhouse. Aduh, hai. Okey tu. Okey. Okey. Saya rasa dekat Prof kot, tapi tak apa. Prof dia adjust dia okey. Tak terlampau apa? Mengganggu, tak ada masalah. No problem. Prof punya headphone tu audio teknika ke? Of course. Oh, kau racun lain macam kan Dia cek padding belum sampai. Order belum padding? Belum.
Lain macam Kita geng Jepun. Aduh, teknika. Teknika. Dah buka kopiah dah. Okey. Ya, tak jadi sendal. Oh, kasih Kasabela di Facebook. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Nur Ikhwan Muhammad ada. Prof tu. Ikhwan? Ya. Ikhwan ada. Okey. So, topik kita hari ni ialah pasal sampah masyarakat. Sebenarnya aku nak tunjuk dekat korang. Aku share screen lah. Tapi orang dekat Clubhouse mungkin tak nampak lah. Tapi tak apa. Kita gambarkan saja kan. Ni dekat Twitter ni aku ambil gambar ni. Tengok ni Ini 3 hari lepas tau. Apabila kerajaan buka saja tempat-tempat pelancongan, tempat-tempat boleh pergi hutan lipo dan sebagainya, ini yang terjadi. Aduh. Kan? Sakit mata. Dekat tempat dia letak signboard no littering tu, dekat situ dia ubuh ni sampah tu. Aku tak faham sebenarnya dia orang ni macam mana. Kan? Palui orang bilang. Aku tak faham lah apa dia punya, apa dia fikir sebenarnya masa ni. Kan? Betul bang, kadang-kadang tertanya-tanya juga apa ada dalam kepala otak dia orang ni kan. Yang Mamat tweet ni best juga dia punya tweet, tapi kena kecam gila. Memang salah pun buang sampah merata-rata dia cakap. Tapi salah juga kerajaan yang tak sediakan tong sampah mencukupi dan penyelenggaraan sampah yang kerap. Itu pun bebal nama dia. Aduh. Kau siapalah, aku tak tahulah siapa yang nak kena pergi angkat sampah kat dalam kan. Tahu tak apa. Kalau kau pergi hutan lipo yang jauh-jauh, yang dalam-dalam sikit kan, macam kat tempat aku ni hutan lipo Berkelah. Nak masuk dalam dia tu pun setengah jam 40 minit kan. Betul. Ini nak pergi angkat sampah hari-hari. Baik dia cakap bubuk incinerator je dalam hutan tu senang. Tak. Kan? Kan tahu tak? Terus proses je sampah tu semua. Betul aku cakap. Perangai macam beruk kan. Beruk pun macam kau cakap lah. Beruk pun geleng kepala tengok kan. Apa benda lah. Tapi baik pasal beruk, cakap pasal beruk kan, dekat Kundasang kan, duduk sana lah, dia orang akan letak signboard, jangan buang sampah merata-rata. Beruk pun tak buang sampah macam tu. Something like that dah kat Kundasang. Lupa dah ambil gambar. Kalau aku ambil gambar aku simpan, aku rasa memang best juga. Tapi lupa kan. Dah lama dah. Last kali aku naik pun bila tahun lepas aku naik Kundasang. Itulah. Jadi masa aku dulu, kalau nak cerita pengalaman lah, masa aku dulu pun kaki camping. Aku dengan wife aku selalu pergi camping. Jadi memang kita orang masuk, kau tak tahulah travel 4 jam berjalan kaki pun, bila sampai kat tempat camping tu, kita akan enjoy. Lepas tu balik, kita masukkan semua sampah tu balik dalam beg kita. Yes. Kan? Masukkan je balik. Bukannya, sebab kita dah pikul bawa datang, kan? Sebahagiannya telah masuk dalam perut. Kan? Tinggal plastik tu je masuk dalam beg. Kan? Betul. Hanya tinggalkan tapak kaki dan balak-balak. Balak-balak. Mestilah pergi camping mesti keluar balak kan. Boy. Yang tenggelam ke yang timbul? Itu kena tanya orang kat hilir. Kita pergi kat hulu. Naya orang hilir. Balak. Balak bro. balak bro. Sebab dia kalau yang cair yang berkecai tak sampai hilir. Settle kat ikannya kat tengah kan. Jadi hilang ngantuk aku dengar pakai balak. Tak putus. Tak putus. Oi bro, tak putus bro. Lain macam bro. Balak kering bro. Ini tak putus lain macam ni balak kering ni. Aduh. Prof dah sampai lah. Ada view tu dah sampai dah. Lain macam bro, dia punya pandangan. Patut dah jabut songkok bro kan. Aduh bro. Okay, jadi macam mana man? Betul cakap Berji. Kalau kita benda aku belajar lah. Tapi kadang-kadang ada juga aku silap. Kadang-kadang jalan aku sok okok apa. Kadang-kadang okok tu memang baling gitu kan. Tapi dah kena sound dengan bini tu. Dia kata okok ni kau tak apa tak ada kereta.
Memang kita memang start aku dah lama buat tu. Bila kecuali putus rokok lah. Kalau macam kotak rokok ke apa benda aku akan campak dekat sebelah driver seat aku. Sebab tu memang selalu kosong sebab anak aku duduk belakang. Kalau ada mem kalau mem nak kalau keluar sekalipun memang kata aku kemas dua lah. Tapi memang tempat belah side sebelah passenger aku memang kadang-kadang kat lantai-lantai penuh kotak rokok, tisu, kupon parking. Buang dalam kereta je kan? Aku letak kumpul dulu lah. Ya. Kumpul parking pun ada kupon. Kupon KK, kupon parking ada lagi lah. Tak, masalahnya bawa pergi sampai hutan buat apa? Ada orang buat check ke? Kan dia kata dalam kereta dia. Dalam kereta. Kalau hutan lain lah. Kalau hutan memang biasanya Bawa kupon parking dalam hutan. Kupon parking dalam hutan kau dah betul. Sorry. Terbabas sekejap. Prof dah ada peminat tanya dekat dalam Facebook. Kopiah mana Prof? Prof dia cuba berlaku adil. Dia cuba berlaku adil Karus. Dia cuba meletakkan satu benda di tempatnya. Jadi kat sini dia tengok tadi kita orang semua ni kepala hanyutnya. Dia cabut sekejap. Rambut pendek kan. Nak potong rambut jadi saya Cik. macam tu ni lah. Semua rambut pendek ada 2 orang rambut agak pendek tu kau. Agak pendek dia ni berapa mm ni. Okay. So yang macam dia cakap ni lah, culture is a two-way street. Dia kata memang dia bandingkan dengan government luar negara lah. Aku pernah pergi Melbourne. Yang dia maksudkan hutan lipo yang government sediakan tempat tu bukan hutan lipo macam kita ni yang dalam-dalam tau. Dia park memanglah ada. Park kan macam Tasik Titiwangsa. Kan memang adalah tong sampah dan sebagainya. Tapi kalau kau perhati betul-betul dekat park macam tu ada tong sampah pun orang tak buang kat tong sampah, orang buang tepi tong sampah. Betul tak? Macam kat perumahan kita lah, perumahan kita pun sama juga. Kalau ada tong sampah besar tu orang akan buang kat luar tong sampah tu. Aku tak tahu kenapa dia tak boleh angkat masuk dalam tong sampah besar tu. Padahal cukup rendah benda tu. Tak tinggi mana pun. Dia rasa jijik kot. Kenapa Prof? Sila Prof. Dia macam main lontar peluru lah. Dia tak nak pergi rapat kan dalam beberapa kaki tu. Agak-agak dia tak nak bau kan. Dia balik lah. Tapi lontaran dia lemah kan. Betul, lontaran lemah. Jadi tak sampai lah. Itu yang berkecai kat luar tu. Boleh jadi. Betul. Dia hayun kan. Aku pernah jumpa orang dia buang sampah. Mengata-kata. Lepas tu bila kita sound dia cakap kalau dia buang dalam tong sampah, orang yang kerja sapu sampah tu nak kerja apa dia tanya. Dia cakap macam tu. Otak macam tu lah best aku starlight sini kan. Betul. Kalau jumpa kat aku nak reboot kepala otak dia. Kau ni dah lama tak restart kepala otak kau ni. Dia tanya soalan macam ni. Dia bukan restart, dia bukan restart Kita tukar OS dia. Wah, tukar firmware. Elok kat tu. Tukar firmware tu. Balik yang lama punya firmware, yang ambil baru ambil lama sikit. Ambil lama sikit. Kita kira orang tu balik cepat kerja. Kan? Apalah. Okay. Tak faham tu. So, kau ada pengalaman masuk hutan ke ataupun yalah. Biasa bang. Masuk paginya 5 kilo, baliknya 10 kilo. Asal banyak? Habis sampah-sampah berat-berat apa tu aku kutip kayu-kayu tukar alik. Tukar ali pun. Patutlah banyak pupus tukar ali kat hutan. Patutlah cepat habis puasa. Tukar ali apa? Tak adalah. Kadang-kadang kalau masuk hutan tu, kita jumpa batu cantik-cantik aku bawa balik lah. Oh, selamba kau Selamba. Aku nak cerita kat kau. Aku pernah masuk sekali hutan Gunung Tapis. Aku pergi Gunung Tapis tau. So masa aku pergi Gunung Tapis ni, dia sorry jap. Nak buat okey. Masa aku pergi Gunung Tapis, kita bermula dekat Kuantan ni, kita bermula jalan kaki. Dia perjalanan dia lebih kurang 4 jam lah nak sampai ke puncak Gunung Tapis tu. Kita bermula daripada Sungai Lembing. Jadi dekat Sungai Lembing tu, masa take 5 pertama, yang kita punya guide tu cakap okay, kita sekarang dekat Sungai Jin dia cakap kita take 5 dia kata. Okay, bolehlah nak minum air ke apa, nak rehat sekejap ke, sokok ke. So masa aku dekat Sungai Jin tu, aku tengok ada 2 biji batu bulat tau, macam marble, bulat. Batu bulat tau, besar ni. Besar ni lah, satu ni kan. 2 biji. Lawanya batu ni, aku cakap memang
spherical betul. Memang bulat betul. Cakap lawanya aku. Jadi aku pakai posh bag masa tu. Aku masukkan dalam posh bag aku 2. Masukkan dalam posh bag aku. So sepanjang perjalanan aku naik puncak gunung 4 jam, 5 jam jalan kaki tu. Kan? 4 jam ni. Aku rasa lebih kot sebab kita orang slow je. Aku rasa dalam 7 jam kot. Sebab sampai puncak tu malam. Jadi berat ni. Berat tu batu tu ketung belaga-laga kan. Lepas tu esok okey dah esok dah camping malam tu. Esoknya kita tengok view apa semua dan balik. Esok balik lah. Esok kita turun balik kan. Sampai dekat luar, sampai dekat rumah aku naik bas, dalam bas gudung batu tu belaga dalam post bag kan. Bila aku sampai kat rumah, aku buka post bag, tak ada batu tu. Ui. Angker. Angker. Batu tu batu dalam posh bag hilang. Kau satu lagi? Ada. Itu pun salah aku tu. Betul ada. Tapi batu Nasib baik saya ada. ambil batu sungai yang buat tungku. Ambil kain batu jenis bulat-bulat. Memang ada lawa-lawa tapi biasalah orang tua-tua cakap kan, kalau masuk hutan benda yang tercantik kat sungai jangan ambil. Itulah. Kalau kena nak ambil batu, nak buat apa, buat tungku ke apa, cari bentuk yang macam betul tengku ke apa, ambil. Itu jadi 10 kilo tu. Sekarang boleh beli kat Shopee je man. Dah beli bang, retak. Ya? Retak, batu simen, retak. Serius tak? Yang dia kumpul tepi sungai tu, yang dia ambil daripada sungai juga, dia jual dalam Shopee. Dan yang masa yang wife pantang itu dia beli yang biasa pun, ingatkan batu sungai. Sampai-sampai tengok pada tengok letak atas api dengar meletup-letup. Ya. Masak lah. I see. Batu simen punya bang. Batu simen. Ya Allah. Okay. Kita juga buka floor kepada listeners dekat Clubhouse. Siapa yang nak cerita pengalaman atau nak mencurahkan perasaan ke pasal beruk-beruk yang buang sampah ni kan. Beruk tak buang sampah tau. Ni beruk yang buang sampah ni yang kita nak cerita ni. Anda babi pun reti buang sampah. Anda boleh angkat tangan dan sampaikan curahan hati anda kepada mereka. Ataupun korang kata nak pergi penyelesaian ke cadangan ke apa ke. So benda ni kita ke rekod, mana tahu tiba-tiba kata ada YB sudah. Syaril the man. Biasa bang, orang TV memang lintang. Dah hilang. Okey, jom kita tengok. Miao Amy, ramai je saya tengok orang bawa kereta buang sampah keluar kereta. Itu pun betul. Buang sampah dan kereta. Aku cakap aku pernah jumpa satu couple bawa kereta Mercedes 2 pintu. Dia berhenti kat traffic light, dia buang plastik dia buang sampah aiskrim kan keluar. Aku tengah bawa motor chopper aku. Aku pergi sebelah dia. Aku ambil, aku letak balik kat dalam. Bagus. Tapi aku senyum je lah kan. Dia pun senyum je lah. Dia tengok aku macam tu, dia pun Abang rasa dia senyum sebab apa bang? Aku pun entahlah. Dia tengok. Nampak bulu ketiak kot. Mungkin lah kan. Tapi aku cukup. Carin kau kat mana ni Carin? Bulu keti. Ya dekat Giant tu, Desolation. Jaya Putra. Dia dekat ni Jaya, board ni atas. Tutup lewat Dia apa ni? Double dose ke? Dia minggu ni tak silap kan? Minggu ni. Tak, dia bukan dine in lah. Dia pergi jalan je tu. Cuci mata. Melintak. Okey. Okey. Pasal tadi bang kan yang buang dekat tingkap kan, cermin tingkap kan. Saya ada sikit pengalaman lah masa kecil lah kan. Macam mana benda ni tak ada dalam sejarah hidup saya. Daripada kecil sampai besar. Tak ada. Kira bapak ex-askar, ex-army. So dia memang tegas lah, memang garang lah. So salah satu ajaran dia memang dia cukup pantang. Kalau kita sampah ni buang rata-rata satu and then buang ikut tingkap kereta. Memang pantang. So kita kecil-kecil masa mula kena didik tu ada jugalah kadang nakal ada ambil mudah buang macam tu je kan. Dia berhenti bang. Dia berhenti. Dia suruh kita turun, kita pergi ambil tip balik. Lama. Terbaik. Tip balik. Macam orang tua aku dah. Kau tip sekarang? Lagi tak jumpa, jangan datang. And then dia siap kira, abang bagi 2 minit dia kata. Kau lambat, kau balik sendiri.
Apa? Oh, menggelupur bang, cari sampah tu bang. Menggelupur. Okay, nasib baik jumpa lah. Kalau tak jumpa pun carilah buat-buat macam seakan ke apa. Dia kan tahu pun sampah apa kan. Tapi lepas tu datang balik kereta, baru boleh naik. So sekali tu dah kena memang Sampai sekarang lah. Memang ingat. Memang ingat. Maknanya buat sampah kau tu ketiap hari kau buat sampah yang lain tu kau memang banyak autar lah kau kan. Tak ada. Masa mula-mula je lah dulu. Lepas tu kita dah macam mana macam nak dapat mesej tu lah kan, which is benda tu tak bagus. And then kalau kita keluar dengan siapa-siapa ke, kawan-kawan ke apa ke, memang kalau kita nampak kita akan tegur. And rasa nak marah pun boleh sampai juga lah that time kan. Teringat balik the moment yang kita kena turun kepada kereta ni pergi kutip balik sampah yang kita buang tu. Padahal dah terbang mana lah kan. So benda tu berjaya saya buat dekat kawan-kawan, dekat office mate. In fact kalau kata dengan bos pun macam tu juga. Dia kadang disak sigar apa semua kan. Oh sedap dia je dia nak ketis buang kan. Oh I sanggup kadang bos kalau you nak buang biasa pegang tak apa. So macam bos kita dia tahu takkan I punya employee nak pegang kan. So dia tak jadi buang. Ada kita je dia macam tertib lah. Mostly I perasan gitulah dia tertib. Benda ni nak suruh ada sikit common sense je. Yeah. Cuma aku satu perangai aku yang tak boleh ubah lah sekarang lah. Putus rokok. Itu ke? Tak, putus rokok ni kita cakap dia boleh hancur. Betul boleh hancur putus rokok. Tak boleh? Itu tak boleh. Kadang-kadang aku just like kalau macam kat traffic light tu aku bagi betul-betul dekat longkang ada kan ada hole air keluar tu kan. Aku bagi dalam tu. And then tengoklah spot-spot mana. Biasanya aku bagi tempat ada laluan air lah. Aku rasa kita kena cuba putus rokok tu biar dia boleh edible. Lepas aku hisap kau telan man. Iya. Tengok. Itu cadangan yang kan? Dah habis makan. Dulu masa sekolah ada rokok yang boleh makan tu kan? Ada. Rokok boleh makan. Rokok macam chewing gum tu. Chewing gum yang bentuk rokok tu. Kau pernah jumpa tak? Ada. Okay, Fatin Nazila daripada Facebook tulis. Dia post chat dia. Saya pernah masa kecil-kecil pergi beraya naik kereta. Mbah saya, nenek orang Jawa panggil. Ada dalam kereta sekali. Saya makan lepas dalam kereta. Lepas tu saya makan pada dalam kereta. Lepas tu buang sampah. Terus mbah saya tegur. Jangan buang sampah macam tu. Berdosa. Didikan buat buang sampah ni kena mula dari kecil. Betul. Kebersihan sebahagian daripada iman. Betul. Bukan harap kerajaan sediakan tong sampah untuk jadi perhiasan. Ya. Aku nak share sikit kepada yang listener dekat Clubhouse. Kita orang juga live dekat Facebook di www.mamak.club. Kalau anda type www.mamak.club, dia akan bawa anda ke Facebook kami. Jadi bolehlah tengok kami di video. Okay. So ini gambar. Aku rasa ni dekat Kuantan tau. Ini Kuantan mana? Balok? Ni dekat Kempadan aku rasa lah. Tengok. Kalau macam ni punya banyak sampah, aku rasa ini memang datang dengan kereta tau. Betul. Kalau dengan motor kita faham lah. Tapi budak motor pun biasanya ada bakul. Kau isilah dalam bakul motor kau. Dia gantung kat handle ke kan? Letak dekat beg ke, dalam beg ke kan. Kalau ada bawa awek, suruh awek kau belakang kau pegang dulu. Jumpa. Kau tengok dekat ujung ni ada tong sampah ke sana ni? Warna oren ni. Itu aku pelik lah kenapa. Kalau ikutkan jarak kiraan saya kan, tak sampai 50 meter. Tak ada, boleh pergi buang. Sampai 10-15 meter gitu. Kalau dia berguling-guling Hindustan. Kau tengok ni, tong sampah. Ini masih sakit hati lah kalau tengok. Aduh. Tapi tengok kalau sampah tu macam dia beli daripada orang yang berjaja. Pasti. Ya. Jadi orang yang berjaja ni pun kalau dia bertanggungjawab dia boleh sediakan juga untuk sementara kan. Betul bro, betul. Ya. Yelah ni pantai sepat Kuantan. Puan ajar buat malu orang Kuantan je. Siapa katang. Okay bro, kalau kata penjaja, okay lah dia kalau kata ada rasa lebih tanggungjawab kan, dia sediakan tong sampah. So kalau kata nak diwajibkan lah, contohlah idea bangang ni kan. You as a penjaja, you kena sediakan juga tong sampah. Patut ke tak patut bro? Saya rasa patut juga. Patut juga lah. Sebab dia diberi peluang untuk berjanji kan. Dan orang dia akan menggunakan bekas-bekas makanan yang tak biodegradable kan. Kalau melainkan dia bertanggungjawab, dia sanggup nak apa ni gunakan yang jenis biodegradable, tak ada masalah. Betul. Je yang daripada telefon buluh, daripada apa yang inilah yang memang dalam masa beberapa hari je dia boleh dissolve lah. Tak ada masalah lah. Mungkin kos dia akan lebih tinggi lah, tapi sebagai nak apa preserve tak
salah pun kalau dia nak Betul. berani kan. Macam tu. So penjaja yang Prof cakap ni penjaja yang tetap lah. Maknanya dia ada kedai area-area tepi sungai, tepi Yalah, laut sama ni ada kan. dia food truck ke, kalau macam gini kan dia tetap ni dia macam yang bergerak punya mobile kan. Betul. Yang mobile macam mana Prof? Kalau yang macam naik motor jual aiskrim tu kan, dia mana tak sempat nak botol sampah. So dia bawa plastik sampah. So nak kena kejar dia lah. Kalau macam motor aiskrim tu nak kena kejar dia. Biasa aku cakap kau, kalau penjaja yang macam aiskrim lah apa semua ni kan, yang menjadi yang mobile ni, dia orang ada tau, dia buka plastik dia gantung kat tepi motor dia tu untuk orang buang sampah. Biasanya ada. Biasanya ada. Diorang dah kata kebanyakan dia dah ada dah. Tapi cakap ikat dah sampah buang dalam Sebab kalau dia memang mengotorkan tempat tu, memang dia hilang lesen ke apa benda macam tu lah, boleh kena tindakan. Dia masalah dia ni yang yelah macam Prof cakap tu lah, dia maybe dia beli daripada penjaja, lepas tu dia pergi cari pot kan, lepak mana-mana kan, dia duduk kat bawah pokok berenda lepas tu tak reti buang. Aku alah aktif tu lah aku. Dia boleh sanggup lah. Aku tak faham kenapa dia boleh sanggup tinggalkan sampah tu kan. Kan tak rasa sayang. Dia lepas tu salahkan PBT kerana tidak menyertakan tong sampah yang besar. Apa benda lah, sekolah tinggi-tinggi bodoh dan lantun. Sabar Bari, sabar. Sabar. Tahu lah pot sepak, pantai sepak. Itulah tu. Tak, benda tu simple kan. Benda tu simple. Especially masuk hutan. Masuk hutan kau memang kau takkan buat sampah lebih banyak daripada yang kau bawa punya. Itulah dia kau bawa dalam beg kau tu kan. Sumbat je lah balik. Kalau dalam hutan yang selalu saya amalkan lah. Kalau benda yang boleh kita tanam, kita tanam. Macam kita kadang-kadang buat telur apa, kulit telur tanam. Kalau makanan-makanan yang tak habis tu tanam. Ya, betul. Benda yang macam plastik, benda boleh hancur, tanam lah kan. Plastik buat balik. Macam kertas ke apa ke, tanam. Betul. Lagi satu bang, gambar yang abang tunjuk tu kan, itu bukan sikit-sikit punya orang kumpul tu memang. Ya. Mesti kurang-kurang pun 5-6 orang betul. Takkan salah satu seekor pun tak ada inisiatif nak bawa ataupun pergi buang kat tong sampah. Yes. Tak ada inisiatif, tak ada awareness tau. Tak ada awareness. Tak boleh nak nampak member macam tegur. Kau buang sampah sana lah kan. Betul. Takkan semua tak pergi sekolah, betul tak? Semua tak pergi sekolah. Takkan semua tak pergi sekolah. Melepak pandai. Camping tepi laut pandai, betul. Beli barang pandai. Takkan semua tak pergi sekolah. Agak-agak lah kan. Aku rasa geram kau. Aku geram tengok. Aku rasa budak-budak perempuan sekarang kena buat letak spek ni satu dekat dalam dia punya pencari ciri-ciri pasangan dia. Nampak je memang kaki buang sampah kan. Kau cakap sorry lah, aku cakap orang lain lah. Sorry lah bro, watch cari lain. Sebab nanti dia akan sampah-sampahkan je kau. Itulah pesanan daripada abang buaya kecil. Buaya kecil. Siapa nak bagi pendapat ataupun apa, boleh angkat tangan, kita nak angkat di atas. Clubhouse. So it's open. Tiada masalah. Kau pernah nampak ke, pernah tegur, lepas tu kena marah ke, bergaduh kan, boleh naik curhat sikit pasal sampah masyarakat ni. So sampah masyarakat tak semestinya mentalitinya sampah, tapi kalau kata part buang sampah bukan pada tempatnya, yang ada gambar Barjim tadi tu kira dia satukan lah kan, but still tak cukup tu, kota guna otak tu tak cukup. Guna setakat guna je. Tapi lebih baik lah berbanding yang jenis buang mata-rata, bersepah-sepah apa semua lah kan. But still lah tak cukup kota tu. Tu sampah ada babe, tolong lah pergi buang, betul tak? Alah, pahala kot tu, pahala. Kenapa lah ya Allah. Aku rasa mungkin dia ni termasuk dalam geng yang mazhab. Kalau aku buang sampah ni dalam tong sampah, siapa nak? Pakcik tu nanti tak ada kerja. Mungkin lah, kemungkinan besar lah. Aku tak faham mentaliti gini je tu. Katakanlah tong sampah tu dah kat kawasan, kata dah kat pantai sepat tu kata dah penuh kan. Semua dah penuh lah kata, majoriti dah penuh. Sampah aku katalah plastik bag biasa lah berapa 2-3 shock ad lah orang kata. Apa salahnya kau bawa balik rumah, kau letak dekat dalam tong sampah kau. Benda tu kau yang bawa, kau yang makan, kau yang pakai. Ada satu video yang viral sebelum ni yang campak sampah daripada dalam kereta dalam sungai tu. Oh ya betul. Kat Perak tu, kat Perak. Siap berhenti kat tepi tu kan. Atas tengah-tengah jambatan tu. Campak. Buang ancak ke? Kau ancak macam ni besar. Takkan buang siang-siang, buang ancak. Tak, orang buang ancak dalam botol kecil je tau. Ini ancak plastik hitam. Nala. Besar memang. Besar ni. Ancak besar ini family kan. Jin genting Highland ni.
Genting Highland pun buang pakai bas tau, bukan dalam plastik kan. Kan? Ini apa barang putih hitam putih atas jambatan. Siang-siang lah tu. Itu. Tengah jam buta. Itulah boleh berhenti tengah-tengah tu kan. Kan? Aku Astagfirullah. berani tu. Hati kering. Memang berani, betul. Okey ada ni Tisha. Nak bagi. Hello. Ril, apa dia Ril? Tak, aku ingat nak tambah sikit. Tambah. Isu buang sampah ni kan. Dia tak semestinya orang tu tak sekolah tau. Sebab aku sendiri pernah witness kan. Orang yang berpelajaran tinggi, even study overseas kot. Balik Malaysia kan. Is an overseas graduate. Berpelajaran tinggi, pasangan is couple lah kan. Dia ada couple pula is a very high sought after scientist. Sama je dalam keluar kita buang tisu keluar. Macam mana? So it's not really about Bukan education level lah. Well educated. Tak. It's not about education level. It's really about awareness macam Regine cakap tadi kan. Common sense. Really awareness tu, and awareness tu start daripada rumah. Kalau kat rumah kau fikir macam anything bukan dalam kawasan aku bukan masalah aku. Lantaklah kotor kat luar tu kat luar punya pasal kan. Lepas tu ada pula gandakan 10 kali. Ada 10 orang macam tu. Sampai bila lah sampah berselerak rata-rata. Itu monyet. Monyet tergeti bawa kereta. Lepas tu dalam kurungan lah. Tak ada akai memang orang. Aku kan bila cerita pasal monyet ni, petang tadi kita sembang sikit kan. Baru cakap pasal monyet kan. Aku teringat monyet yang kisah yang dia berniaga lepas tu dia cucuk dia tikam dada tu. Yang ada tok dia. So, aku terbayangkan orang yang buang sampah ni. Monyet breaking. Alamak, lain tak ada. Ni monyet tu belajar kan. Teruskan. Monyet tu belajar, monyet tu pula buang sampah. Anyway, point aku itulah. It's not about the education level tapi it's more awareness. Alright. Thank you. Faham. Sebenarnya istilah tak sekolah tu dia ada tanda tau. Inverted comma. Tak sekolah ke? Maksudnya. Dia best tu kalau cakap macam suruh Azwan Ali cakap kan. Kau tak sekolah ke? Kau tak sekolah ke? SRP kau ambil? Sekolah ke tak? Kan? Biji abang. Sial. Dia jurak sipak. Tu lah dia. Kan aku pakai spek mata besar kan. Ikat scarf kat leher lah. Kau nampak pun bunga-bunga tu. Okey. Kita jangan Tisha Sida. Okey, Tisha. Tisha. Silakan. Tak ada. Kan cakap pasal awareness, common sense. I mean, dekat Malaysia dah start guna enforcement kan. Maksudnya, since awareness dah ke laut, I mean like common sense pun dah ke laut, nak tak nak kena pakai enforcement lah. Enforcement macam, I tak sure korang baca ke tak, tapi macam ada like dekat air terjun dekat Sungai Bantang kan. Kan diorang dah enforce macam nak masuk kena bayar RM10. And then kita akan dapat satu plastik bag sampah, and then when we balik we show the plastic bag tu yang dah digunakan. Maksudnya there's like sampah dalam plastik bag tu we can get back the RM10. Dia macam buat letak deposit dulu Yes. So macam each RM10 tu we have to pay and we get the plastic bag. And the plastic bag tu kena ensure full lah bila kita balik. So bila nampak the act of ada sampah dalam tu, kita akan dapat balik our RM10. So dekat Langkawi pun, I mean like dekat Langkawi pun maybe dekat pantai kena buat macam tu. Entrance setiap seorang kena satu family ke apa ke kena ada satu plastik bag sampah ke apa ke. So even dia akan kalau dia tak ada sampah, dia akan ambil sampah orang lain juga. Automatically kena nak RM10 tu dia kena kutip sampah jugalah. Bijak lah. Dia akan technically akan bersihkan tempat tu juga kan. Betul lah. Dia macam orang pulang troli lah. So at the same time macam dekat pulau tu sendiri kan macam sampah dekat atas air, maybe kena ada satu government maybe kena buat satu community parole. Maksudnya nampak di sampah tu kena fine. Nak tak nak like macam nampak jadi act kan, kita kan macam banyak benda kan, macam EF dia tangkap macam speed, orang parking tak bayar kita ambil gambar nombor plate. So we can do the same, the act of buang sampah tu kita ambil gambar dia orang. Betul juga. Sebab government kalau macam private punya without consent, I rasa government boleh benda tu boleh dikecualikan untuk
government purposes lah kan. Macam kalau government officer memang diorang buat kerja kan, ambil gambar kita ke apa kan. Maksud at least the issue concern tu takkan ada lah. Macam tu. Kalau diorang create a proper community datang daripada government sendiri. Betul lah. Bagus lah. Idea macam tu. Kalau common sense dah ke laut, kita kena enforce lah nak tak nak. Ya. Saya dekat Kuantan ada satu waterfall namanya air terjun Pandan, Sungai Pandan. Kita orang Kuantan ni panggil air terjun pancing. Jadi air terjun pancing ni memang dia diberi macam kuasa menjaga oleh Jabatan Hutan kepada satu orang ni lah. Jadi satu orang ni dia memang boleh collect duit lah. Dia boleh collect duit, dia buat entrance semua kan. Dan dia collect lah satu kepala RM2, kanak-kanak RM1 macam tu lebih kurang. Lepas tu kau tahu lah air terjun tu memang ramai orang pergi tau. Tapi disebabkan dengan collection dia tu, orang fitnah dia gila babi, macam buat duit lah apa lah. Tapi satu benda yang aku sanggup bayar. Sebab apa? Dia memang kutip sampah. Dia memang ada budak ronda dia sepanjang air terjun tu kan, sampai ke puncak tu ambil sampah. Dan dia sediakan tong sampah, dia letakkan plastik sampah, dia ganti. Tengah hari dia ganti baru kan. Petang dia pergi collect balik kan. Pagi dia collect balik. Jadi bagi aku RM2 satu kepala dengan kanak-kanak RM1 itu berbaloi lah. Kan? Mudahan. Tak jadi apa. Okey lah. Dia jaga, dia buat toilet. Boleh ada toilet elok kan, boleh ni. Ada dia buat gazebo, boleh berehat kat dalam tu. Ada surau. Bagus lah. Tapi orang duk kecam dia ni. Weh, cekik darah nak makan ni. Makan apa duit. Dia kata alam ni Tuhan punya, bukan kau punya. Dah benda Tuhan pula dah. Buang sampah tak ingat Tuhan tengok kan. Wajar orang macam ni. Tapi idea Tisha tu bagus lah. Aku memang macam Tisha cakap tu lah, memang best lah. Itu idea ke memang dah implement dah Tisha? Dah ada dah? Dah ada orang tu memang dah memang buat dah kat Langkawi apa dia, yang perlu idea lah. Yang RM10 tu memang dah orang viralkan benda tu lah. Banyak dah tempat orang dah buat dekat Gunung Berlumut kat Keluang pun dah ada. Bagus. Macam sebenarnya benda tu dah ada, cuma orang certain people macam tak aware kan. So apa kata implement benda tu tempat-tempat famous macam yang latest dekat Sungai Pisang Gombak tu kan, Kau tahu tak siapa yang nak jadi enforcer kat hutan ni? Kau tahu yang paling best sekali? Orang asli. Kau bagi orang asli batin ke orang asli kan, kau bagi dia tugas. Okey, orang asli ni cakap kau, dia dengan jabatan ehwal orang asli kan, dengan JAKWA kan, Jabatan Kebajikan Orang Asli ni kan, dia dengan JAKWA ni macam Tuhan lah, macam dewa lah kau tahu dia anggap ni. Apa saja JAKWA cakap itulah dia wahyu yang turun. Gila tau. Aku pernah sekali masa aku pergi buat projek fotografi dekat dalam satu kampung, dia panggil Kampung Menderu dekat Sungai Pahang lah, Ulu Temeling ni. Jadi batin tu batin baru. Kampung tu pun kampung baru, dia baru buka. Jadi masa kita orang datang ni, fotografer datang semua, kita lepak dekat kampung dia. Dia tengok kita orang isap okok. Masa tu isap okok lagi. So jadi aku buka okok. Aku isap okok Marlboro masa tu, dia tengok rokok, satu rokok. Aku pun bagilah dia sebatang. Isap lah. Sekejap lagi member datang seorang sebelah. Member tu buka rokok seluduk. Rokok apa? Rokok seluduk? Rokok putih. Rokok bukan makan saat ni macam baru tau. Dia dulu punya. Apa tah? Rokok seluduk lah. Rokok seluduk kan. Buka rokok seluduk. Bukan Salim Bukan. Itu rokok halal. Itu ada lesen. Jadi dia buka rokok seluduk ni. Tok Batin tu melompat tu. Dia kata, "Weh, ini tak boleh." Dia kata, "Ini tak boleh ni. Salah ni." Dia cakap, "Apa pula salah? Kita orang semua dah panik lah. Tak boleh ni, salah ni. Ni tak kerajaan marah." Dia kata. Dia suruh ambil, dia suruh tanam rokok tu. Dia suruh kawan tu tanam. Takutnya JAKWA nampak masuk dalam kampung dia. Maksudnya, masa dia pergi lepak dengan pegawai JAKWA tu dulu kat mana-mana, pegawai JAKWA tu pernah cakap tu, "Ni salah ni rokok seluduk ni kan." Agaknya dia beli ke yang murah kan. Jadi bila JAKWA tu cakap salah, memang sebab dia tunjuk tangan ke negari. Ni tak boleh ni macam ni. Kau bayangkan kalau diorang ni, kita cakap, siapa yang buang sampah kau sumpit je. Kan? Ailah. Sumpit. Kau tengok tiba-tiba kau tergolek kat situ kan. Kena sumpit. Baru
Demi kebersihan bang, aku sokong bang. Sumpit lah orang-orang macam ni. Betul cakap. Sumpit. Tahu rokok tik. Ya. Saya setuju yang tu. Boleh create job opportunity untuk orang tu sebenarnya. Betul. At least dia ada income, dia boleh dapat pendapatan. Memang macam tu. Dan dia jaga hutan kan? Dia jaga hutan kan Tisha? Macam saya pernah dia dengan Jakwa. So macam this is about internet services lah. And surprisingly, anything kita orang nak cover, pegawai Jakwa akan cakap, boleh tak kalau appoint Tok Batin atau siapa-siapa jadi agent cover. So that they can pay to them, so that diorang ada peluang pekerjaan. Ada income. Betul. Yeah. So technically dekat kawasan hutan pun I think we can do the same, especially bila diorang tahu seluk belok. Ya, betul. Dia memang tahu dia boleh, dia nak jaga hutan dia kan. So kalau kita bagi tugas kat dia, bawa orang batik kan dia nomad kan. Dia berpindah rendah kan. Masih lagi masih. Orang batik memang dia berpindah, dia ada musim dia. Masa musim memburu dia duduk kat kawasan ni, masa musim hujan ke dia duduk tempat lain. Musim National Geographic turun, dia gelepak dengan orang National Geographic. Dapat job, jadi guide lah apa kan. Nomad. Dapat rokok, dapat tu, dapat ni. Sekarang Man, dia tak pandang dah rokok-rokok ni Man. Dia tak pandang dah. Duit. Wow. Dulu member aku, adik ipar aku ambil petai dengan orang asli kan. Boleh je bagi rokok sekatun kan. Sekarang ni kau bagi rokok sekatun, kau dah ambil satu 4 wheel penuh petai ni. Lepas tu kau bagi dia rokok sekatun, dia pandang kau terkelip-kelip ni. Ini saja. Ini saja. Duit tak ada duit. Okay, ada satu chat ni, chat. Okay, kasih Kasabela. Saya memang standby extra place sampah dalam kereta, dalam handbag. Senang untuk buang sampah atau kutip sampah yang saya nampak bila saya berada di taman. Contoh berjoging. Jogging pun buang plastik sampah lain macam ni. Berpiknik memang dah habit akan kutip sampah yang nampak di laluan atas sebab sakit mata atau serabut perut nampak sampah. Betul, bagus. Ada buang sampah. Perut lama tak bagus. Korang dulu kat KL ada tau apa ni? Diorang saman-saman kalau buang sampah rata-rata. KL ke Penang? Area KLCC. Alif. KLCC. Dekat area UA2. Memang ada implement tu. Suka tengok benda tu. Macam tak tahu saya turun dulu Boleh. Kepada listeners yang ada dekat Clubhouse, siapa yang baru masuk, selamat datang ke kita punya podcast. Anda juga boleh tonton podcast kita di www.mamak.club. Itu di Facebook kami sedang live secara video. Kalau anda nak dengar lain masa, mungkin malam ni tak sempat nak dengar sampai habis, nak dengar esok, anda boleh dengar podcast kami di Spotify ataupun di Google Podcast ataupun di Apple Podcast ke. Anda tak just search podcast.mamak.club. Anda akan buka lah. Tapi yang podcast mamak.club ni akan buka di Spotify. Dan kalau anda nak tengok YouTube, boleh tengok rakaman kita ni lepas ni kita akan upload di YouTube di tube.mamak.club. Okey, siapa lagi nak bagi curahan hati pasal sampah masyarakat ni? Sampah masyarakat ni, orang yang suka buang sampah mata-kata ni, aku geram betul lah. Aku pagi tadi baru berbual dengan Bas pasal benda ni. Geram tengok. Yalah, kita dah cuti PKP lama ni kan. Bajet nak pergi kaki-kaki hiking mesti lah. Betul. Kan? Bila hari first tu kita sabar lu tahu confirm ramai kan. Tapi bila tengok keadaan gambar-gambar yang baru upload gambar penuh dengan sampah sini. Menyumpah lah rasa. Iya. Menyumpah gila saya tengok. Pelik apa yang bermain di fikiran dia kan. Apa yang dia orang fikirkan. Betul. Kau tahu tak, aku yang paling bengang sekali kau tahu. Pampers. Itu Pampers dalam sungai. Ya. Bapak panas hati siap. Tengah-tengah selam naik kan, Pampers sebelah. Kenapa mak tu, aku tak tahulah, sedih tu aku. Makcik. Itu kadang-kadang aku kadang-kadang kelah kat sungai ke apa, aku pelik. Kelah Pampers tu tak salah. Kadang isi tu ke aku just bungkus masuk dalam pasal apa. Jadi ini tak, mak dia pergi duduk tepi sungai coek buang. Iya. Orang tengah mandi, coek mengalir. Aku tengok air. Berhenti makan Alip. Orang membalak dalam sungai. Tak dengar, kau mute Alip. Kau mute. Rasa kena bagi disclaimer sebelum nak keluarkan adegan-adegan tu kan. Aku nak keluar balik ni.
Tapi betul lah, orang membalak dalam sungai pun aku dah marah dah. Membalak. Ini apatah lagi campus kan. Membalak dalam sungai tu aku kat hulu adik. Tak, bagi aku membalak tu kau tanam balak kau. Bagi aku lah kan. Aku kalau pergi camping dengan member memang kalau dia balik di sungai membalak, woi celaka memang tahu. Member aku tahu apa gaya aku kalau buang sampah memang kena sound dengan aku. Ada sekali tu join trip orang. Follow sekali ada mamat campak botol kan. Terus aku jerit, memang kena marah kan aku terus kan. Padahal mamat tu senior lagi kan. Betul. Dia bila pak-pak macam tu kan, senior minion. Kau tak betul kau memang kena kan. Betul tak? Ada sekali nak cerita. Member aku kan, kita orang pergi camping lah. Jalan kaki lebih kurang dalam 4 jam. Okay, masuk. Lepas tu, kita orang camping dekat satu tepi sungai. Lepas tu, pagi tu dia nak melabur tau. Member aku ni nak melabur. Dia tengah cari pot kat mana nak melabur kan. Situ sungai tu, air mengalir slow. Kalau air terjun, aku biasa kalau air terjun yang macam tu memang aku cari pot yang boleh berkecai kan balak kan. Tapi blender terus. Tapi sebab perjalanan dia jauh, jadi nak jumpa civilization, sempat ikan semua sepanjang jalan makan. Kita pun nak bagi ikan makan juga kan. Lepas tu jadi okey, lepas tu member aku ni dia nak melabur. Dia dah pandang kiri kanan tau. Tak ada tempat. Aku cakap dia semak dia nak semak. Dia macam risau tau. Okay, dia cakap kau pergi balik. Dekat situ ada satu balak besar tau, tumbang tau, pokok besar. Dia cakap kau pergi balik tu. At least orang tak nampak lah kan. Tapi terang sikit lah, tak ada semak sangat kan. Balik nampak. Okay, dia pun pergi. Dia panjat balak tu besar tau, macam lebih kurang macam sepemeluk besar ni lah. Dia panjat balak tu, dia turun sebelah belakang. Lepas tu dia mencangkung. Rupa-rupanya balak tu terangkat sikit tau daripada air tau. Jadi kepala dia je terlindung tau. Bawah semua nampak. Satu campsite semua nampak tau. Dia tak nampak kita orang. Semua orang tengah makan berhenti tau macam apa dia tergantung. Dia datang balik kan, dia macam confident yang macam lega kan. Orang semua macam terlalu. Lepas aku pasal member membalak dekat ni kan. Camping pernah sekali, camping jauh kan. Tengah hutan tu, member ada seorang ni jenis cuak sikit. Tengah malam tu dia sakit perut. Membalak kan. Jadi dia pun keluar kemah kan. Membalak balik, settle. Okey je. Esok pagi, rupanya kat sebelah kemah tu. Dekat belakang kemah tu. Ya Allah. Apa benda lah. Dia takut. Dia takut ni, tak ada jalan. Dia takut kan. Kalau takut. Sebelah kemah kan. Kalau aku dapat bau ni, aku dah tadi taji sebelah kemah. Apa tak dalam kemah je tu? Bukan jauh sangat. Kita ada ni. Faizal, sorry. Faizal. Okey, Faizal. Silakan Faizal. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puas sihat Alhamdulillah. Faizal apa cerita? Apa cerita? Pasal sampah masyarakat ni. Yang ni buang sampah merata-rata ni. Ada 2-3 cerita lah, tapi aku cerita yang latest sikit lah. Boleh. Boleh, sila. Baru-baru ni aku balik Kuantan. Alamak, Kuantan ni? Kuantan. Best. Lepas tu? Aku balik Kuantan, lepas tu pergilah Pasir Kubur. Pasir Kubur, okey, Sungai Lembing. Pasir Kubur. Hari Ahad tu kan orang bercamping, berpiknik semua. Hari Senin tu aku pergi datang tengok, ya Allah dia punya sampah dia tu. Betul lah. Padahal Pasir Kubur tu semua masuk dengan kereta kot. Kan? Dengan besi-besi pun ada juga, aku tak tahu apa benda besi. Iya. Besi barbecue kot. Iyalah tu. Besi apa benda aku tak tahu. Besi daripada mana, daripada rumah ke apa ke tak tahulah. Lepas tu dengan apa ni, dengan pampersnya. Ada juga parah. Ada pampers ni merata-rata dia. Dekat
dekat dalam dekat tepi pantai pun ada semua. Sebabnya aku pun join dengan NGO kutip-kutip sampah ni juga. Aku join dengan Trash Hero, aku join dengan Trash Hero dengan Generasi Peduli Sampah, lepas tu join dengan NGO Beach Clean Up. Jadinya diorang kalau Beach Clean Up ni diorang dekat tepi pantai je lah. Tepi pantai. Betul. Dan orang yang join ni kebanyakannya profesional tau. Orang yang join kau punya ni? Kita jangan pandang rendah orang-orang yang join ni tau. Okay. Sebabnya ada yang tu doktor pakar tau. Ada doktor pakar, ada datin, ada VIP. Ya aku tak pelik orang yang join pergi kutip sampah ni orang ni. Orang yang educated. Yang aku pelik ni orang yang buang sampah ni. Tapi yang mengecam tu, yang mengecam pun ramai ke? Kecam ni orang? Dia kecam tu orang? Aku pun kena sekali, kau tahu tak? Dia cakap apa? Apa dia orang katakan? Dia kata, kau buat apa kutip sampah ni? Mungkin ada kerja kerja majlis perbadaran ni semua ni. Benda-benda foto masuk dalam longkang. Aku cakap dia, waktu aku cakap ni bukan yang kita buat ni bukan sebab apa, kita yelah nak menjaga kebersihan kan. Yelah bandar kita kan. Itu usaha bersama. Usaha bersama lah, tapi memang usaha ni memang satu benda yang berterusan lah. Ya, amanah pun ya juga, amanah bersama semua. Macam mana orang nak join kau punya NGO ni? Kalau Trash Hero ni, macam dekat Kuantan tu ada Trash Hero Kuantan semua tu. Trash Hero Kuantan. Trash Hero baru buka balik. Trash Hero Kuantan. Okay. Lepas tu dekat banyak-banyak kawasan ada jugalah. Beach Clean Up buat masa ni tak tahulah, mungkin sebab PKP jadi orang slow. Dah slow tak ada. Dah tempat aku dekat KK ni pun Beach Clean Up dah macam tak berapa. Semenjak PKP langsung tak ada. Yelah sebab tak boleh pergi ramai-ramai kan berkumpul. Beach Clean Up tu ramai tu. Biasanya dia buat tu event tu. Trash Hero KK pun aku dah macam tak bergerak. Aku pelik lah bila Faizal cakap pasal pasir kubur ni kan. Aku pelik sebab pasir kubur tu orang parking kereta tau. Orang parking kereta sampai kat gigi air. Maksudnya kau bawa sampah tu kau boleh letak dalam kereta kau je balik semula. Betul. Macam mana? Ataupun orang senang tengok kalau buang sampah abang aku pun boleh buang juga Pelik lah macam mana dia orang entahlah. Dia orang main tinggal jam tu je. Mana tak ada orang tegur ke kalau nampak? Yang jaga tu yang jaga minta minta duit nak masuk ke dalam tu je. Ni gambar dia, kau tengok. Dia tak jaga pun benda tu semua. Ni pasir kubur lah ni. Macam mana boleh tinggal sampah kau bawa kereta sampai macam ni masuk. Ni memang dalam minggu lepas ni. Ni minggu lepas. Dalam minggu lepas ni. Diorang dah letak tepi sorok lah tepi tayar tu. Letak baling bawah kereta. Lepas tu bila kereta jalan sampah. Aku pelik kenapa dia tak nak buat balik sampah dia. Aduh bodohnya. Aduh malu orang Kuantan ni palu. Aku nak carut lah ni. Sedangkan jari sebelum tu kan JKK kampung buat pembersihan tu kat situ. JKK kampung dengan ketua kampung buat bersih-bersihkan kawasan sebab dia nak menyambut lah orang nak datang. Yelah kan? Betul. Aduh kalau lagi tu kalau dekat ni dekat Putrajaya. Dekat Putrajaya nampak je bersih tapi sebenarnya kan sampah putung rokok tu itu paling banyak. Putung rokok baru-baru ni aku pergi sarapan bang dekat Umai Cafe bang. Adalah 2-3 orang berada kat, memang aku tegur. Memang dia isap rokok selamba kan. Tapi dekat area kaki dia tu bersepah-sepah putung. Aku macam cakap direct ke. Jumpa masa tu kan, masa lalu apa semua, aku bagi salam, aku cakap, bang, apa khabar apa semua kan, bang nanti putung, angkat bang okey. So, memang kena ni lah, yelah kita takkan nak tuduh orang yang
buat sampah ni. Mungkin dia sengaja buat ke apa. Boleh jadi dia lupa. So kita kalau kita nampak tu walaupun dia angkat ke tak angkat ke, kita just tegur siapa je and then mungkin mengingatkan lah kan satu sama lain lah kan. Which is ada orang perhati. And ada orang nampak sebenarnya kan. You nak buat apa, you nak sokok ke, you nak support ke, what not, itu up to you. But sampah ini hak bersama, amanah bersama. Kan, kalau kita manusia boleh nampak, lagi Allah Ta'ala tu lagi nampak kan. Tu sekecil-kecil sampah tu. Ni lagi macam dari gambar rejim yang Abang Rejim share tu kan. Datuk bukan main jelas lagi. Tu lah. Salam. Apa tu? Telur dadah. Telur dadah. Arif tengah order. Arif tengah order kedai tom yum. Kau order telur dadah. Aku nak nasi goreng kampung. Nasi goreng kampung dengan tebeng. Betul. And then lagi satu, Pak, macam buang sampah bawah kereta kan. Yang ni bang biasa jumpa juga bang. Biasa jumpa juga kat shopping mall ke apa kan. Memang ada sebenarnya. So, saya juga berpendapat lah kan. Kerana banyak orang juga nampak tapi dia orang tak tegur tau, tak ada action. So benda ni orang jadi macam, siapa berani nak tegur aku? Kan? Kalau orang nampak pun, tak pi lah kan. Betul tak? Janji aku dah lepas buang, aku start enjin, aku jalan. Betul tak? So masing-masing kena main peranan lah I think untuk ubah berani lah. Tak apa. Nasi goreng kampung aku order tak? Satu Arif, kalau kita pergi dekat Bangi kan, Bangi tu ada McDonald kan. Betul. Itu memang pusat dia lah. Pusat sampah. Pusat sampah McDonald paling banyak. Aku rasa paling banyak kat situ lah. Sebabnya NGO yang aku join tu kan, Dinasti Peduli Sampah tu memang boleh katakan tiap-tiap minggu buat kat situ. Dan sampahnya memang sentiasa banyak je lah bila buat operation. Sentiasa banyak lah. Sampai yelah kita pun tak tahu kenapa company besar ni dia tak ada nak buat inovasi sikit tentang mengurangkan diorang guna single use plastik ni. Mahal. Cost salah satu. Itu je lah sebab dia. Dia macam boleh letak customer nak beli ke kan dengan additional cost yang ada tu. Macam contohnya macam Grab, memang dia galakkan pakai biodegradable punya ni kepada merchant-merchant kan. Dan kepada merchant yang go green macam ni dia akan ada special insentif lah. Tapi mahal. Itulah dia. Belum murah lagi. Belum murah lagi teknologi. Ataupun patut kementerian alam sekitar ni kena panggil semua macam McDonald, KFC ni, panggil je punya orang dia bila buat satu hari untuk pembersihan tu, tolong geng-geng NGO yang kutip-kutip sampah ni. Betul. Supaya dia orang supaya dia orang tahulah. Babak sampah ni saya suka lah. Sebenarnya dah ada sebenarnya. iClean Selangor, tahu tak application iClean Selangor? iClean Selangor dia ada dekat mana dia bagi tahu sampah apa semua kan. Majlis pemandaran mana-mana, korang je buat aduan je, dia ada 2 jenis, kutipan domestik dengan pembersihan awam. Kalau ada kawasan tu memang sampah banyak sangat tak terkawal, dia nak gambar hantar dekat majlis pemandaran, nanti diorang akan bersihkan tempat tu. Dekat application je, tak payah buat aduan pakai call apa, you just apply dekat, you just buat aduan. Bawa KDEB. Aku tahulah siapa punya kerja ni. So dia KDEB ni punya inisiatif dia agak impresif ke tau. Sebab dia punya waste management dia kan. Dia memang dah segregate hari apa dia akan ambil food waste, hari apa dia akan ambil recycle waste. Dia memang dah segregate. It's quite impressive lah. But still kat certain area je kot. Sebab aku belum pergi tu. Mungkin certain area yang dekat dengan dia punya operation center lah kot. KDEB Waste Management. Memang basically Klang Valley lah. The thing is kadang-kadang yang aku bukanlah bengang, kecewa apa, aku asingkan sampah aku. Contoh macam kotak is one different bag kan, apa benda semua lain-lain lah. Tapi semua bila dia kutip semua masuk dalam tempat sama. Dia masuk tempat sama, nanti dekat tempat pelupusan baru dah asing kan. Tak, dia belum lagi buat sistem collect. Itulah. Aku pun rasa macam tu juga. Tak ada ni. Dia dah combine. Kalau dah combine, recycle tu dah tak boleh pakai tau. Dia dah contaminated. Even kotak pizza pun yang kalau dah berminyak dia tak boleh recycle. Ya, betul. Jadi Abang Arif kena pergi sendirilah dekat pusat
ni recycle punya pusat. Recycle center. Memang ada. Lepas tu Abang Arif memang akan dapat duit, dia akan timbang. Ui. Tapi Abang Bising Yelah. Dapat minyak dapat. Minyak. Kalau 10 kilo, kalau apa 10 kilo dapat RM2, RM3. Okey. Duit juga. Especially paper. Majalah ke apa, paper memang dia akan timbang berat tu. And then plastik botol ke kaca ke apa memang dia akan timbang. Diorang disimbang air dulu sebelum timbang kertas kan. Lagi berat. Kejam siul, kejam. Dulu bro kan. Aku ada gymnasium. Kan gym aku kan ada banyak jual itin kan. So setiap kali aku collect itin aku suruh lah pijak tu kan. Kan. Tapi masa tu tak soleh lagi. Jadi air yang balance dalam tu tak tuang pun, pijak dulu lah. Okey, ada air sikit. Masuk dalam plastik. Masa tu lah masa tu lah. Sekarang dah taubat lah. Alhamdulillah. Sekarang kau lagi Ivan ke? Bosimen ke apa tak ada? Itu dia orang dah tahu. Dia orang dah tahu sekarang. Berat semacam belah aluminium ni itu ada. Ada. Kau letak batu bulat tu. Tapi kan macam Arif, kau dekat kau punya kebun kan. Tak boleh ke kau pakai benda-benda recycle ni untuk kebun kau? Contoh? Buat jadi baja ke apa ke, tak boleh? Balak-balak tu semua tak boleh. Balak lain macam. Balak juga kau nak petik. Jangan, Prof punya balak tak potong. Kena pakai chainsaw Pakai daging. Cuba Dave, macam mana Dave? Kau sebagai kebun owner kan? Barang-barang basically yelah, sebab kebun aku banyak pakai mitigasi, pakai baju bancuh apa benda semua, jadi tak ni lah. Tapi aku memang dalam fikiran aku memang nak buat kompos punya area lah untuk semua. Kalau tukar pokok, buang pokok tu masukkan ke dalam pot kompos kan. But perlukan masa lah nak set up benda-benda tu. Itulah, tapi kalau sampah-sampah daripada rumah ni tak dapat lah, kena buat apa. Yelah, takkan nak bawa. Sampah dari kebun boleh lah. Ya. Mak aku ada juga itu, dia cubaan dia nak buat tapak kompos kan. Nama bapak aku bising, apa campak sampah semua kat sini. Betul. Nak buat pun kompos, benda lain pula yang sampai. Itulah jadi sampai babi masuk tu kan kawasan rumah. Aku nak sentuh sikit lah. Pasal tadi kan yang kat pantai yang Abang Jim share, kereta boleh parking masuk dalam kan. Again kan, benda tu aku tak terkejut tau, because especially orang kereta kan, macam aku sayang kereta kan, aku nak make sure kereta aku bersih, tak ada kotoran. Even anak-anak aku tak bagi makanan kereta, kalau lapar berhenti tepi kita makan luar dekat R&R ke apa kan. So mentality orang kita kan, macam yang pengalaman yang aku share tadi tu kan, orang berpelajaran tinggi semua kan. Actually kenalan lah kan. So rumah dia memang tip-top bersih. Sangat particular bersih kan. Tapi kat luar macam setan. Dia bukan kat luar macam setan. Apa yang kepentingan kat diri sendiri kena make sure bersih. Kan? Bila benda tu dah tak ada kena dengan diri, bukan kita kat luar ni, asalkan kita aku bersih. Nampak luar kan. So selfishness tu masih ada tau. And that selfishness tu ramai dalam kita punya community kan. It's not just orang yang buat kereta tu, it could be dalam kita punya circle pun. Dan circle kita masih ada lagi yang berpangai macam tu. Kat rumah memang kata top notch. Kat rumah bersih. Mop 2 kali sehari. Calit tu tak ada habuk. Tapi mop lantai 2 kali sehari. 2 kali sehari mop lantai. Kalah kedai makan ke apa ni? Kedai makan. Duduk dalam kedai makan ke? Tu hospital. Aku cakap kau dulu kan. Dulu aku pernah kerja kedai bubur tau dekat Melawati, dekat food court Melawati. Aku kerja dekat kedai pakcik aku, arwah pakcik aku, jual bubur. Pakcik aku lah kan, dia bersih gila babi kan tu, arwah pakcik aku ni. Jadi kalau dia nampak lipas dekat dalam dapur dia kan, memang hari tu tutup kedai, bersihkan semua, cuci semua, vacuum apa bawah, apa saja semua kena gosok, apa semua kena bersih gila-gila. Kakak pakcik tu. Aku kan cakap kau,
Selepas tu aku nampak lipas ni, aku rela pergi cekup lipas tu sejak aku pergi buang tempat lain. Letis je. Bersihkan kedai gila. Wow. Aku nampak lipas tu sebelum dia nampak aku pergi tangkap dulu. Cakap kau biarpun kau geli lipas tu terbang kan, aku tangkap. Inilah sebabnya ajaran macam tu pupus. Adanya orang macam baru gym ni. Malas. Bukan. Kalau kat rumah kau logik lah kan. Ini kat kedai food court kau lipas kedai sebelah kot, bukan kedai aku. Oh, ya Allah. Kedai sebelah pandai. Tahu pakcik ni akan bersihkan untuk dia. Aduh. Lepaskan je lah. Lepas je. Dia kata kau pergi kedai sebelah, kau pergi kedai sebelah. So kedai macam tu eloklah disantet sebenarnya. Tadi memang pakcik aku tu pembersih gila. Lepas masak dia basuh kan. Dia tak ada tinggal dalam sink ni. Itu memang dipraktikkan. Kalau pasal pekerja kitchen, apa benda yang kita dah pakai, basuh. Kita lap, kasih kering-kering, balik tempat dia. Senduk ada senduk tau. Senduk bubur cacah punya. Senduk bubur pulut hitam punya. Aku pernah ambil senduk bubur pulut hitam pakai cenduk bubur cacah, kena ketuk dengan senduk tu. Tak kena. Cacah mana? Betul. Tapi best. Itulah dia. Kualiti dia. Kita dapat rasa lah kualiti orang yang jaga kebersihan kan. Kita tak ada rasa ragu-ragu makan makanan dia. Nabi kan suka orang pembersih. Betul? Tadi ada cakap pasal apa komuniti yang tolong clean up macam Trash Hero. Aku cukup respect lagi geng ni, dan juga geng-geng komuniti yang macam hari tu cari Malaysia itu aku pergi Bukit Sapu Tangan dengan Tasik Cermin. Aku tengok tempat dia bersih lah bagi aku, dan aku rasa itu adalah macam kerja-kerja komuniti macam ni juga lah. Macam diorang, aku rasa tempat-tempat macam ni kena ada orang yang ambil sebagai anak angkat, kena projek angkat, something like that lah. Supaya diorang jadi tanggungjawab tu. Contoh macam MACD Cawangan ni akan ambil Tasik Cempaka lah, contohlah kan. MACD Bangian dia libatkan corporate lah, company. CSR buat CSR yang macam ni. Dia adopt lah, bagi company tu adopt tempat tu kan. Adopt that area, that park untuk tu. Kan? Untuk kebersihan apa semua. I think that would work lah. Bagus Okay, would work, tapi lasting tak that work tu? Sebab aku skeptical sikit tau this kind of effort. Okay, you guys boleh budaya tadi. Sebab apa? Sebab patutnya benda macam ni diterapkan pada waktu muda, kanak-kanak diterapkan. Generation baru ni patut dah benda-benda kebersihan macam ni. So yang ada ni existing ni pun boleh belajar pada generasi baru. Dan kita sebenarnya as a generation sekarang ni patut tunjuk contoh yang baik, yang bagus pada new generation. Betul tak? Okay, you nak buat compilation of effort what not, boleh lasting tak? Berapa ramai je yang kata orang tu betul-betul lasting buat. Macam kena PKP 2 tahun ni, tengok beach clean, tak berani dah kan pasal PKP. So to me the best effort is betul budaya tu dia diterapkan pada budak-budak lah, pada kanak-kanak umur yang kecil apa benda semua kan. Pasal they see, they do. Tak monkey see, monkey do kan. So kalau dah kata mak bapaknya, jiran-jirannya, uncle-uncle, antinya memang jenis buang sampah ikut tingkap kereta, buang bawah kereta orang, apa semua kan. So what do you expect this generation muda-muda at that time, bila diorang besar diorang akan jadi pembersih. Dia akan jadi lebih kurang juga macam yang diorang tengok masa diorang kecil kan. Adakah kita kena buat macam Jepun kat sekolah? Macam Jepun, kau rasa ada ke this kind of effort society macam ni semua? Tak ada. Dia daripada kecil dia terapkan benda ni kan. Benda baik kita ambil lah kan, yang tak baik kita tinggal lah. So kalau cikgu buat macam tu mau kena buang. Ini kita kat sekolah ajar anak mesti nombor 1, mesti ni semua, tapi adab hancur. Tak boleh. Itulah. Aku rasa sifat ni dibentuk oleh suasana tau. Daripada dulu aku cakap, sifat dibentuk oleh suasana. Kau nak dapatkan sifat anak kau macam ni, kau kena bentuk suasana dia tu untuk bentuk sifat dia tu. Kau tak boleh ajar dia benda tu bukan ABC 1 2 3. Kau kena buat culture tu. Baru dia nampak kan. Kau tengok ni gambar ni. Ini makanan McDonald punya bungkusan tau. Bukan orang tak sekolah tau boleh makan McDonald ni tau. Orang sekolah orang. Maknanya kalau orang tu tak macam uneducated punya orang, dia nak pergi makan McDonald ni susah juga nak pergi drive thru ke bungkus kan, dia macam tak pandai kan. Ini pandai ni. Pandai beli.
Pandai beli, pandai makan. Pandai makan. Ini monyet pergi sekolah ni pandai ni. Okay, siapa lagi dekat bawah yang nak bagi pendapat ataupun buah fikiran, pengalaman ke, boleh angkat tangan, kita boleh buat sekali. mainlah sembang. Especially orang yang pergi camping, yang biasa tengok sampah-sampah. Camping ke, kaki apa, road trip ke apa ke. Macam tips orang bagi kalau kata tu dah ada banyak tips, kata bawa extra plastic bag dalam handbag ke apa ke. Sekarang ada sampah baru tau. Aku selalu jogging pagi-pagi. Sampah baru? Aku selalu jogging pagi-pagi. Banyak betul jumpa mask. Face mask. Merata-rata. Dia jenis tercicir daripada motor kan, tak nak pergi ambil dah. Biar je. Pelik lah. Ya Allah, Ril. Pisang, Ril. Monyet. Ni Jo Azman. Ni lah dia doggy plus minute. Nasib baik jangan buka lagi. Jo. Assalamualaikum Jo. Waalaikumsalam. Dengar. Jangan ngilai Jo di sini. Menarik tapi tak pakai mic. Okey. Tak pakai apa? Tak pakai mic. Oh, kalau pakai mic jadi lain sikit je. Alamak. Dia ngilai ni kan seram. Okay, ada apa je yang kau nak kongsikan Jo? Macam kau cakap pasal sampah baru tadi kan, Jim. Aku punya industri, kita ada sampah baru yang sangat-sangat annoying kan kalau industri vaping ni, which is disposable pot dengan yang orang pakai NSIC punya disposable cartridge, nano stick punya disposable cartridge kan. Tapi macam yang cartridge tu aku cannot do much lah, tapi macam disposable pot tu the best yang aku boleh buat adalah kita buat offer, dia bawa pulang 5 yang kosong ni, kita bagi free 1. Oh, okay, nice. Buat pulang 5 yang kosong. Sebab benda tu bersifat sangat je. Betul. Dan benda tu is made of plastic and besi tau, aluminium apa semua. So nak kompos tu memang aku rasa memang sangat makan tahun nak kau-kau punya. Betul. Orang ni tak ada rasa tanggungjawab. Dia buat macam rokok. Macam rokok it's apa dia kertas dan ni, so dia kompos cepat kan. Tapi kalau benda-benda plastik tadi kau buang merata buat macam rokok, memang tak ada akal betul. Betul tu. Tapi kan ada juga kedai-kedai ada yang jenis hisap vape ni kan, dia bawa tau, kononnya lah atas dasar nak recycle kan, kedai tak nak. Dia tak semua kedai usul dia. Itu yang masalah tu. Contoh macam aku punya botol ni, botol cecair aku ni kan, aku ada dah dekat 200 botol. Aku bawa pergi kedai tempat yang aku beli tu pasal dia selalu ada stok kan, dia tak nak. Alasan dia dah banyak stok. Aku cakap benda ni you boleh recycle, I betul-betul pakai kat rumah je. Kotak semua elok, botol semua elok kan. Tapi aku tak tahu juga. Aku pun terfikir pada otak aku ni kan. Macam kata kita nak kurangkan pasal pakai botol ini banyak sangat. Cuba macam like bila orang nak refill flavor ke apa, kau bawa botol kau sendiri. Tapi sekarang major kira sekarang orang yang hisap vape daripada botol ni, dia punya market dah jadi kecil tau. Betul. Yang banyak merosakkan market ni disposable pot. Yes. So disposable pot ni pakai buang. Itu tak ada refill kan. Betul. Tak ada refill. So ini adalah salah satu yang market yang di-exploit by China. So which mean Abang Regime nak keluarkan regime pot. Pergi je order kat China, order berapa ribu ni, hantar balik Malaysia, kau jual. Kau jual RM15, RM16. Lepas tu benda tu murah. So kita orang sebenarnya dalam industri player, kita orang sangat-sangat mengharapkan bila dah buka sekolah, benda ni jadi isu dekat KPM dan KPM akan bantai supaya disposable ni diharamkan di Malaysia. Betul, ini aku setokong. Aku pun setuju. Ni patut diharamkan. Sebab kenapa? Sebab benda ni boleh tarik budak-budak tau. Sebab benda kecil. Yeah. Lepas tu pot ni kan, disposable pot ni dia nak pakai Salnik ni yang bagus tau. Betul, Salnik. Salnik tu tak ada orang pun hantar pergi safety sheet. Pergi buat ni untuk consumption. Aku dulu masa aku buat flavor aku dulu, aku pergi hantar Germany, aku pergi hantar Japan, aku hantar kat China, 3 tempat, 3 negara untuk keluar safety sheet untuk penggunaan freebase punya flavor untuk lang tau. Nak pastikan selamat atau tak. Aku tanya brewer yang buat keluar Salnik punya kan, aku cakap okey, mana kau punya safety sheet? Tak ada bro. Tak ada. Main bancuh sendiri je. Memang.
Dan yang tambah pula kau bayang benda ni mass produce in China. Kau bayang mana ada safety benda. QC memang jahanam lah. QC memang jahanam. Dia nak jual tapi dia tak fikir pun. Sebab aku jual sebab aku nak orang berhenti rokok. Nama company aku pun dulu ganti rokok kan. Nak suruh orang berhenti rokok. Lepas tu bila kau jual satu benda yang lebih bahaya ataupun kau pun tak sure apa akibat dia, bahaya orang hisap kan. Memang. Especially bila kadang-kadang ada setengah macam kedai-kedai yang memang tak ada ambil tanggungjawab langsung jual ke budak-budak apa semua kan. Ya. Tu masalah. Itu ada je. Ini pun sampah masyarakat juga ni sejenis. Itu sampahnya. Masa yang paling spoil kan, benda ni boleh dijual di Shopee aku paling benci lah. Sebab benda ni ada nikotin. Patutnya dikontrol. Kenapa boleh jual kat Shopee? Ada dah jual. Boleh jual kat Shopee? Ada. Oh yelah, boleh beli kat Shopee flavor semua. Aku jujur aku cakap, kalau korang beli kat Shopee lagi murah daripada beli kat kedai aku tu. Ya. Sebabnya distributor sendiri yang jual kat Shopee tu. Itulah jahatnya cakap kau. Jahat. Memang aku dah nampak dah macam ni dia orang punya permainan. Kan? Indie apa ni GM start daripada GM lah. GM betul. Sebab tu kita nak sangat government kiranya kuasakan undang-undang on vaping. Nak tax ke nak apa ke, benda ni kontrol tau. Sekarang ni benda ni tak kontrol. Bila tak kontrol, orang memang exploit kau. Dulu nak implement tax, aku kata aku okey je implement tax. Tengah kata tak boleh lah inilah apa semua. Cakap tax untuk kontrol benda ni supaya tak menjadi tak jadi macam sekarang lah. Dia dulu dia nak buat tax ni dekat masa tu benda tu import, tapi dia ada masalah bila benda tu local brew betul. Bila local brew, jadi apa yang dia orang boleh buat masa local brew ialah enforcement pada nikotin, menggunakan akta Biro Farmastika punya akta kan. Masalahnya untuk kedai-kedai vape macam Joe ni nak menyediakan, nak jual nikotin, dia kena ada satu store berkunci dan juga ada seorang ahli farmasi yang duduk kat situ dan menjual benda tu tau. Sebab dia bawa racun terkawal, bawa racun berjadual nikotin ni. Itu masalahnya. So apa akan jadi kalau dia enforce benda macam tu, kedai-kedai macam Joe ni tak boleh lepas sebab dia akan farmasi lah yang akan ambil kesempatan jual. Betul. Macam dekat macam kat Ozi lah aku pergi bang. Farmasi ada jual vape punya flavor. Ada farmasi memang boleh jual vape punya flavor, cumanya bila dia nak suruh monopoli kepada farmasi sajalah itu yang tak best. Sebab market ni ialah market Melayu yang pegang dulu mula-mula. Betul. Gitulah. Alright. So, adalah lagi kisah kepada rakan-rakan yang mendengar kita di Clubhouse dan juga di Facebook. Malam ni topik kita sampah masyarakat. Kita dah 1 jam 17 minit. Kita ada lagi lebih kurang 15 minit lagi untuk bersiaran sebelum 1 jam setengah. Lepas tu kita akan tutup kita punya session kali ni dan kita sambung next Sabtu malam minggu akan datang pula dengan topik yang lain. Okey, siapa lagi nak kongsi, nak bagi curahan hati berkenaan isu sampah masyarakat kita ni, orang yang buang sampah merata-rata, kan, apa patut yang kita boleh buat, apa benda yang kita boleh enforce, macam mana cara yang terbaik untuk kita jadikan dia masyarakat kita ni berbudaya sikit, ada sifat sikit. Salah satu benda yang aku suka apa boleh buat ni social service. Kalau kantoi benda tu dia kena kutip sampah. Tak ada. Kat Malaysia tak boleh buat. Apa tak boleh buat? Ada dah buat tapi nak tak buat. jadi. Nak buat tak jadi sebab dah lah biasalah kan. Maksudnya kalau kau ditangkap buang sampah, engkau dihukum seminggu sapu sampah macam tu. Lebih kurang macam tu lah. Kutip sampah. Dia ikut awal. Biasalah ini NGO tak boleh langgar hak ni pupang. Hak kepala bana dia. Apa yang buang sampah patut kena macam tu kan. Bodoh nak mampus. Ini hak tui. Aku tak tahulah kenapa orang boleh buang sampah macam tu je tu. Sampah kau aku nak tambah lagi sikit lah. Sebab tadi kita cakap pasal pendidikan yang bermula daripada sekolah kan, daripada rumah. Aku nak kongsi sikit lah masa aku sekolah rendah kat Subanjaya ni. Seri Subanjaya nama sekolah tu. Waktu itu kita orang punya pengetua nama dia Manan ke Menon? Manan kot.
Cikgu Manan. Cikgu Manan. Okey, betul. Cikgu Manan. Aku dah lupa nama cikgu. Dia wajibkan kita orang semua sebelum start kelas setiap hari kan. Keliling sekolah kutip daun kering. Daun kering Selama 6 tahun tau. Selama 6 tahun lah aku maki Amun kena kutip daun kering setiap pagi tau. Tapi of course lah, masa budak-budak kau tak faham kan, kau buat je kan. Kena sebat babe, kalau dia sebab dia round, dia sebat tau siapa yang tak buat. Kan. So itu aku ingat. So ini cerita sudah lebih 30 tahun lah kan. 30 tahun lepas mana ada PPD apa semua suruh enforce as part of syllabus sekolah kan. Kena kutip daun kering, tapi dia buat je, dia jalan je. So aku tak tahu aku punya allergic ni tengok daun kering ni datang daripada situ ke ataupun memang naturally aku ni seorang pembersih ke, aku tak tahu. Tapi it really works. Maknanya kau memang hidup dengan stres sekarang Aku tak boleh tengok daun kering tu. Kis sekolah kau ke? Kis sekolah kau ke? Kis. Dia selalu sapu daun kering. Tahu sebab dia suka sapu sampah. Tapi aku ingat lagi dia yang Cikgu Manan kata kutip daun sampah atau kutip daun atau sampah yang berada sekeliling kau. Ada daun atau sampah. Tapi kita orang nak malah nak kutip sampah geli kan. So memang kita orang cari daun kering lah. Aku dulu pun ada juga macam tu masa sekolah rendah. Dia suruh kutip sampah, dia tak suruh kutip daun. Dia suruh kutip sampah lah. Jadi kita orang pagi sebelum pimpinan ronda kan. Kutip sampah. Itulah, benda tu bila kau buat berulang-ulang kali selama 6 tahun tau. Mula-mula sehari, seminggu, sebulan, lama-lama jadi setahun kan. Terdidik benda tu, benda tu akan tertanam tau. And then when it starts dekat at young dengan budak-budak kecil kan, kau imagine the impact dia. Itu baru satu sekolah dekat Subanjaya. Aku harap banyaklah sekolah dekat seluruh Malaysia ni amalkan benda yang sama kan. Betul. Tu dulu boleh tambah. Bini aku tambah sekolah dia pun. Betul. So actually it helps sebenarnya. Adakah sekarang ni masalahnya sekarang ni kalau suruh anak kau kutip sampah, mak bapak ni yang bodoh woke gila babi ni kan, tiba-tiba kenapa anak saya yang saya hantar pergi sekolah ni nak suruh kutip sampah? Itu masalah dia. Woke gila babi tu. Terlebih woke. Ngada-ngada. Panas. So, Cikgu Manan tu dah arwah kan, Aiman? Aku dengar cerita dah arwah dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jazlam. Orang jauh. Okay. Apakah yang aku rasa dah banyak cover. Aku rasa memang last kali orang akan cakap pergi ke education lah kan. I mean, itulah yang kita nampak sekarang solution dia. Tapi ini tak tahulah ini adakah perspektif ataupun kata apa naratif. Aku lontarkanlah apa yang benda yang aku buat ataupun aku rasa benda ni agak betul tapi orang tak buat. Minta maaf lah, bukannya aku nak pinpoint siapa yang tak buat apa, tapi in general orang tak benda tu betul budaya. Okey, satu, kalau kita boleh letak plastik sampah dalam kereta kita setiap masa. Kita akan sentiasa ada plastik sampah kosong dalam kereta kita. Kalau let's say kita pergi ke mana-mana camping ke, kita pergi ke mana-mana piknik ke, pergi ke mana-mana lah. Simple keluar daripada rumah je, kita ada budaya yang kita bawa plastik sampah pergi jogging. As simple as that. Pergi jogging kat taman ke apa kan. As simple as that, kita bawa plastik sampah tu. Instead of kita tak buang sampah dah satu, kita kutip sampah terus satu. Benda tu aku pernah buat banyak kali lah kesimpulan dia. Dan aku rasa masalah masyarakat kita ni bukannya masalah lack of education. Yalah, lack of education tu is a big problem lah actually. Semua orang rasa tuan tanah ni susah agak kan. Tapi satu lagi perasaan yang ada dalam masyarakat kita yang kurang adalah dia tak ada ability untuk initiative. Lack of empathy. Exact. Dia rasa macam alamak aku nak buat mesti malu. Cuma kita yang kita kata ada kesedaran sedikit ni walaupun tak banyak. Mungkin kita banyak salah juga. Tapi at some point bila kita nampak benda ni tak boleh, masyarakat kita tak boleh duduk dalam keadaan ni sampai bila-bila. Jadi kita jadi orang yang initiator. Kita yang pegang plastik sampah dan kita start kutip.
Orang akan cakap kata kau ni apa? Hal buang tebiat ke apa kan? Ya. Memang dia akan buang tebiat awal-awal sampai benda tu jadi budaya. Kalau kita tengok kat Jepun, sampai ke potong rokok tu pun orang kutip. Jadi macam mana dia nak keluarkan masyarakat dia daripada, kalau kita fikir kan, kalau fikir logik kita lah, orang yang kutip putung rokok dekat Jepun, maknanya adalah orang Jepun juga yang buang rokok. Betul. Dia macam mesti ada kalau kita tengok the equality kan, macam kita kata, kalau kita faham konsep ni, orang yang kalau ada sampah mesti ada orang yang buang sampah. Ada orang yang kutip sampah, mesti ada sampah, ada orang yang buang sampah. So kalau kita tengok, kalau kita sampai bila-bila pun kita kata alamak dia ni lah tak ada kesedaran, nak kena start daripada sekolah. Betul, itu sangat-sangat betul. Tapi apa yang kita boleh buat? Apa yang kita boleh buat sekarang? Kita sendiri tangan kita sendiri. Betul, kita sendiri. Kita jadi initiator. Kita yang tunjukkan kepada anak-anak kita, generasi seterusnya, orang lain. Sebab ingat, banyak kali dalam kes-kes aku pegang plastik sampah tu, orang datang, orang cakap, kat sini ada sampah, dia ada sampah kat tangan dia masuk ke dalam plastik aku. Aku rasa macam itu satu honor lah kan. Honor, rasa macam dihargai sebab kita buat benda yang effort yang sikit. Awal-awal tu aku kutip sampah, cakap, lama aku kutip sampah orang cakap kan. Tapi lama-lama orang kata, kita kata dalam 50%, kalau kita ada 10 orang, 3 orang yang dia tengok benda kita buat tu ada masa depan ataupun inisiatif yang baik, dia orang akan follow, kita dah rasa cukup tau. Ataupun 2 orang kan, kita akan rasa macam it's good enough lah to start this, because kita betul ke? Betul. We could complain for the rest of our life. We could do that. Kita boleh berada di position kita akan complain dalam sampai kita tua, kita akan cakap, inilah budak-budak sekarang tak sama macam budak-budak dulu. Kita duduk position tu. Tapi kenapa kalau bukan kita yang start, kita yang pegang plastik sampah, kita yang kutip, kita yang dulu, kita dulu. Itu sajalah aku rasa. Betul. Aku nak tanya kau, Islam. Kau duduk dekat Middle East kan? Dekat sana macam mana? Okey, dekat budaya dan perangai orang dia. Lagi teruk. Honestly. Sebab tu aku kadang-kadang ada benda yang aku rasa boleh reflect lah. Dekat sini lagi perasaan tuan tanah dia tu lagi tinggi. Orang dekat sini dia, apabila dia banyak kedatangan orang-orang asing dalam negara, macam kita kata third country kan, orang-orang yang negara-negara miskin lah, yang dekat negara mereka tu tak ada kerja, datang cari kerja, jadi kerja kutip sampah semua, jadi mereka ni sangat tuan. Sampaikan kau boleh lagi teruk lah. Jadi aku terfikir lah, kalau lah kita duduk macam tu, sebab kita tak mungkin boleh lari daripada menjadi negara maju. One day negara kita akan menjadi progresif, kita akan jadi negara yang baik. Dan apabila negara yang baik, negara-negara yang kita akan berada di position, kita akan memanggil tenaga kerja luar untuk datang. Kat mana tenaga kerja luar? Sebab kita kata position yang profesional apa semua, mungkin kalau dah masa tu negara kita negara maju, kita akan terpenuh dengan tenaga kerja sendiri. Maknanya anak-anak Malaysia yang akan jadi orang-orang doktor, sebenarnya semua profesional lah. Jadi siapa yang akan mengisi tempat-tempat yang di bawah ni? Jadi terpaksa orang-orang luar juga. Orang-orang daripada negara-negara yang kurang kita kata dari ekonominya kurang memberatangkan lah compare dengan Malaysia kan. Sekarang dah macam ni dah pun Malaysia kan. Sekarang pun memang menuju ke arah tu. Jadi bila keadaan tertentu, keadaan semakin teruk, mana kita akan jadi semakin bos dalam negara kita, dan kita tak kisah pun kita buang sampah. Kita tak kisah pun benda tu. Jadi kalau kita try reverse the effect, ialah kita tak nak cakap negara kita tak maju. One day kalau betul dengan management, dengan rakyat dan semua, kita akan jadi negara maju. Dan kalau nak selesai masalah sampah tu, itu tak membantu. Jadi kita kena datang daripada kita sendirilah. Education is kita kata foundation dia mesti education. Tapi apa yang kita boleh buat dan apa yang kita boleh buat sekarang. Cakap pasal bos kan, dia kalau kata betul bos, kawasan kita ni kena bersih. Maknanya kita mengelakkan orang ataupun prevent, dia panggil prevent apa mencegah orang pada buang sampah suka-suka, berani buang sampah suka-suka. Bagi aku itu sifat bos. Itu bos punya sifat.
kawasan rumah, kawasan parking, kawasan taman, kita duduk je tu Putrajaya ke, Kelana Jaya ke, Subang Jaya kan. You are the boss of that place. So you as a boss, selain pada you prevent, and then macam Abang Jutal cakap lah, kita bawa lah ni plastik sampah kita kan, kita kutip. Yalah orang nak kata, apa ni kutip sampah ke apa kan. Tak apa, kita buat betul. Sebenarnya benda tu pilihan kita juga kan. Kita nak kita juga yang tentukan. Kita nak bersih ke, kita nak orang lain bersihkan untuk kita kan. Betul. Pilihan kita di mana saja kita berada lah. Betul. Tapi memang bagus lah apa yang Juslam kongsi tu kan. Aku macam aku kan, aku punya hobi, aku suka benda-benda outdoor, camping, panjat gunung. Aku kongsi minat yang sama dengan Arif dan juga mungkin Bas lah kan. Walaupun mungkin masa tu tak selalu berada di pihak aku kan, akibat kekangan kerja dan sebagainya. Satu benda, bila community hiking, community camping, semua yang aku jumpa, semua ada etika yang bawa plastik sampah sendiri tau. Betul tak Arif? Mesti orang akan plastik sampah jangan lupa. Betul kan? Jadi aku heran tau, walaupun bawa ekstra. Ya. Tapi kau heran tak? Memang tak ada siapa yang kau kenal yang tak akan bawa plastik sampah. Tapi tetap ada sampah. Aku tak tahu daripada mana datang tau. Itu kampung sebelah punya tu. Tak, memang ada orang baru kot. Aku pun selalu camping juga dulu. Kita orang yang biasa masuk hutan, dia memang dah dididik culture ni. Tapi kadang-kadang ada orang baru masuk, especially orang yang masuk bawa awek. Kan, awek dia tak biasa tau. Dia biasa, tapi awek dia tak biasa. Nak buat mana ni? Buat sini lah. Macam tu kan. Okay, aku rasa aku tahu apa yang Syarif cakap tu. Dia macam ni tau. Kita nak membina dengan nak memusnah. Membina ni satu effort. Memusnah ni satu effort je. Nak membina ni ambil 5 atau 4 atau 5 effort tau. So kalau kata ada 100 orang tu bawa plastik sampah, tapi yang buang tu 10 orang, cukup 10 orang je yang buang sampah. Sebenarnya 100 orang yang buat plastik sampah ni, kononnya kutip sampah semua, tak cukup. Kena lebih lagi sebenarnya, baru boleh cover. Betul. Adalah satu point lagi, kita selalu tengok dalam Facebook, yalah mungkin social media lah kot. Zaman dulu banyak juga sampah. Isu sampah ni bukannya isu baru sebenarnya. Betul, kan? Lama, Masalahnya dulu kita susah nak kongsi sebab mungkin social media. Jadi apa kita soalan macam kita kongsi semata-mata untuk kita kata in the purpose of kita nak didik masyarakat lah. Tapi sebenarnya kita adalah part of masyarakat. Maksudnya bagi aku lah, daripada kita share tempat tu kotor, tempat ni kotor, kita kena start dengan kita ambil gambar, kita yang kutip. Instead of kita ambil gambar, tempat ni gila kotor. Kita ambil gambar. Faham tak? Macam kita kena buat effort, kita kena hebatkan pada masyarakat yang it's okay sebenarnya untuk kita sebagai orang biasa ni pergi kutip. Tak perlu tunggu orang. Maknanya kita buat satu trending, kita buat satu trend mengutip sampah macam tu. Influencer trend kutip sampah. Betul? Kalau biasa kita tengok dalam social media sekarang kan, kita tengok gambar sampah dengan kalau kita je kebanyakan tak ada pun orang yang ambil gambar tu pun tak turut tak kutip pun. Exactly. Betul juga. Jadi sayanglah sebenarnya itu adalah satu kita kata salah satu itu benda dakwah lah kan, benda yang untuk membuatkan orang lagi baik. Sepatutnya kita ambil peluang lah, jangan kita jadi orang yang komplain. Sebab kalau kita nak komplain, betul lah, umur 90 nanti pun kalau kita hidup lagi, kita akan duduk di posisi yang sama, kita akan sentiasa komplain. Sebab dunia ni takkan sempurna pun. Betul. Kita akan ada masalah orang ni, bukannya masalah yang kita kata, ialah kita kongsi dunia ni sama-sama orang kan. Masalah, kalau bukannya masalah orang, masalah kita. Kita takkan kita tunjuk kat Facebook masalah kita. Kita akan tunjukkan masalah orang. Macam itulah kan. Betul. Bagus lah. Aku suka trending macam orang yang dalam TikTok, dia tunjuk gambar tempat tu sampah kan. Tengok ni, lepas tu kejap lagi zoom jadi bersih. Dia tunjuk plastik sampah, dia dah kutip kan. Dia seorang je buat. Aku rasa betul lah, kena trend kan benda tu. Trend kan. Tu ada yang Prof hantar link FB apa? Samurai tu. Itu memang ada. Video tu dah entertainment lah. Jepit paling masuk ni siapa tu buat tempat cari betul. Ya. Dia jadikan benda tu happy dia buat lah. Yalah, betul. Dan kita tak perlu jadi hero. Kalau kita tak perlu, yalah salah satu kita bagus lah kan kita jadi hero. Dan orang-orang kalau kita benda tu jadi trending, dia tak jadi macam satu yang besar pun kan. Dia jadi macam satu impact to the culture.
auto je. Dia jadi auto je. Dia jadi tak adalah kita kata aku itulah nasib baik aja aku yang kutip. Nasib baik adalah tu macam benda tu jadi besar. Kadang-kadang jadi ialah untuk trending awal-awal ni baguslah benda tu, tapi kalau kita fikir long term dia tak ada nak jadikan benda tu sebagai budaya, dan once dia jadi budaya semua orang akan accept dan terima lah. Kita tengok sekarang pakcik-pakcik tua kan yang even mereka pun mungkin kata macam mana budak-budak nak follow kan, tapi itulah masalahnya sebab dia selalu berangkat umbi dalam masyarakat kita. Dia macam it's okay tau, which is not okay actually, tapi sebab tak ada pengolahan budaya, semua orang duk komplain. Jadi benda yang sama berulang-ulang generasi after generasi lah. Ya. Kan? Betul. Setuju. Cuma skop tu agak besar lah kan. Macam Bariji pernah cakap sebelum ni, kita buat apa yang kita mampu. Kita bertindak berdasarkan kemampuan kita, lingkungan, kemampuan kita. Kan? Ada anak, kita didik anak kita dulu. Kita didik diri kita, wife kita, anak kita, and then anak jiran ke dekat-dekat whatnot. So, benda tu kalau ramai-ramai sama-sama buat, insyaAllah workable lah. InsyaAllah jadi. Kena ni lah. And then, betul jugalah, kena trending lah benda-benda yang orang buat effort baik-baik ni kan. Kutip sampah apa semua kan. Instead of benda-benda negatif trending kan. Kan, betul-betul. Kita mengagungkan benda yang negatif. Bila? Gelik sana, gelik situ. Kata boleh je. Dia gelik dengan kutip sampah tak ada masalah. Contoh. Contoh kan. Tapi bro, ada pro tu menarik bro. Pro jangan buka ATM. Kan. Ini Karul kena dengar ni, Menteri Agama ni nampak sokong gelik. Contoh. Menggelek sambil kutip sampah di gelik. Ada. Alright. So, kita dah 1 jam 36 minit dah bersama-sama bersiaran kita. So, terima kasih lah. Banyak poin-poin yang menarik yang kita dah dengar malam ni. So, diulangi balik kepada anda yang jadi listeners kita. Sesi ni kalau anda tak sempat dengar awal tadi, anda boleh dengar balik di podcast.mamak.club. Dia akan buka dekat dalam Spotify kita. Anda boleh dengar balik dekat situ. Kalau anda nak tengok video kita orang, aksi-aksi kita dalam video ni, anda boleh juga tengok rakaman ni. Lepas ni kita akan upload di Tube, tube.mamak.club. Dan juga anda boleh join Telegram. Siapa yang tak join Telegram kita lagi, anda boleh join Telegram kita di telegram.mamak.club. Telegram. Dia akan bawa masuk Spotify. Podcast. Siapa yang nak dengar kita di Spotify, anda boleh type di browser podcast.mamak.club, dia akan buka Spotify. Tapi kalau anda search Mamak Podcast dekat Google Podcast ke, anda search dekat Apple Podcast pun jumpa juga. Kita dah seed ke sana. Tapi ada juga review kata ada punya podcast pakai Mamak pun ada juga, tapi as for now kita punya ni yang warna purple ni brand kita. Kalau tengoklah brand kita ni rupa dia. Kalau tulis Mamak Podcast, okeylah Genie Boy dia buat Mamak Session, Session dia lah pegang apa. So tapi tengok diorang pun macam dah macam ni kita punya brand ni Mamak Podcast. Ni nampak ni brand kita macam ni lah. Alright. Jadi saya rasa sampai di sini saja kita punya sesi. Kita jumpa lagi di minggu hadapan. Hari Sabtu insya-Allah. Tajuk tak tahu lagi. Tajuk tak tahu lagi. Anda boleh cadangkan dekat dalam Telegram kita. Kalau ada cadangan apa-apa nak buat, kita akan buat. Tapi kita suka kalau topik tu kita boleh gelak ketawa. Mamak ni dia tak heavy sangat. Dia ringan-ringan sikit. Dan kepada yang belum follow kita punya Clubhouse, boleh masuk Clubhouse Mamak lah. Tekan rumah warna hijau tu, tekan follow. Yes. Alright, itu saja malam ni. Terima kasih semua. Jumpa lagi Prof, Alim, Aiman semua. Alright. Assalamualaikum. Beres. Ni, yang ini macam susu tarik 1 kat teh. Gue tak mau.